Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 8 Julai 2020 kembali bersama saya Hafizah Munirah Mahrau. Memulakan berita dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg menerima dua kunjungan berbeza di pejabatnya Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Dalam kunjungan pertama, beliau menerima kunjungan hormat daripada Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur, Jepun, Korea Selatan dan Taiwan, Datuk Seri Richard Riyot Jaim. Ini merupakan kunjungan hormat pertamanya selepas dilantik sebagai Duta Khas ke Asia Timur oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Selepas itu, Datuk Patinggi Abang Zohari menerima kunjungan hormat daripada Komander Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA yang baru SAC Manca Atta. Seterusnya, Kerajaan Sarawak sentiasa mengiktiraf dan mempertahankan hak rakyat ke atas tanah hak adat Bumi Putra NCR di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Kerajaan Sarawak memperuntukkan sebanyak 40 juta ringgit bagi mengukur tanah NCR bagi tahun ini untuk membangunkan dan menguruskan tanah di Sarawak. Maka kerajaan negeri telah memberi peruntukan sebanyak 40 juta. Kerajaan Persekutuan mereka telah pun menyalurkan peruntukan telah sebanyak 7.5 juta. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri Kampung Puih Sematan di Dewan Sentosa, Kem Putra Sentosa Sematan pada Rabu. Dalam majlis yang sama, Datuk Amar Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli II dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak memberitahu seramai 174 orang penduduk menerima surat hak milik tanah di Kampung Puih Sematan. Ini kita hendak menyampaikan surat hak milik tanah bagi Kampung Puih sebanyak 174 dan ada lagi yang hendak kita keluarkan untuk Kampung. Berikut pula, sebanyak 100 unit kerusi dan 2 buah kanopi sumbangan Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin, Datuk Lee Kim Shin telah diserahkan kepada Klinik Kesihatan Tudan. Katanya, kerusi dan kanopi itu merupakan permintaan daripada Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Tudan bagi menampung kesesakan orang ramai dalam mendapatkan rawatan di klinik berkenaan sekaligus memberikan keselesaan semasa mematuhi syarat penjarakan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan pada tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ini. Sumbangan ini telah diterima pakar perubatan keluarga Dr. Maurice Steve Utap dalam satu majlis ringkas pada Rabu. Klinik Kesihatan Tudan menyediakan rawatan kepada kira-kira 80,000 penduduk di kawasan Tudan, Senadin, Permai Jaya dan Kuala Baram dengan purata kira-kira 700 orang pesakit sehari. Selanjutnya, kerja-kerja menaik taraf sistem penghawa dingin Muzium Petroleum Miri telah disambung semula selepas diberhentikan sementara akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Liu selepas mengadakan tinjauan projek naik taraf sistem penghawa dingin Muzium Petroleum Miri pada Rabu berkata satu tarikh baharu siap telah dipersetujui kontraktor iaitu pada Ogos 2020. And that one, the contract was awarded in January this year, 2020, and are supposed to be scheduled of completion May 2020, but because of this COVID situation, now extended to August now today is already July the 8th, and according to Mr. Chan and Mr. Tai Sapon, that this will be completed in August in time.
Ujarnya, Muzium Petroleum Miri telah ditutup sementara sejak Februari lalu untuk projek naik taraf sistem penghawa dingin dengan kos sebanyak 1.1 juta ringgit. Seterusnya, Kampung Tambak Pusa berpotensi dijadikan pusat pembangunan industri nipah dan gula apung yang mampu menampung keperluan negeri dan negara. Adun Beting Maro Razaili Gapur berkata, perancangan jangka panjang telah dirangka pihaknya bersama Kementerian Pembinaan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah untuk menjadikan kawasan itu taman industri nipah dan gula apung. Kampung Tambak mempunyai potensi yang besar untuk kita jadikan sebagai pusat pengeluaran gula apung yang terkenal, yang terbaik di seluruh negara. Kerjaan untuk mengeluarkan atau memproses gula apung ini adalah turun-temurun daripada zaman dulu lagi, dan hari ini kita melihat permintaan untuk produk daripada nipah khususnya gula apung telah meningkat dengan mendadaknya. Bagi kita untuk membangunkan potensi ini, maka satu perancangan jangka panjang diperlukan. Bagi tujuan itu, Kerajaan Sarawak katanya telah menyuntik peruntukan sebanyak 2 juta ringgit untuk membangunkan industri berkenaan. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS channel di YouTube atau di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sebagai penutup buletin, saksikan video mengenai garis panduan penghantaran makanan dan bungkusan bermotosikal P-Hailing. Salam UKAS.